Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali bersiaran dalam kalender jenayah edisi 13 Oktober 2017. Pada 29 September lalu, kita dikejutkan dengan kejadian dua anggota tentera laut Diraja Malaysia TLDM yang meninggal dunia serentak di bilik tahanan unit Sungai Wangi Setiawan, Perak kira-kira jam 3.15 petang. Pada 1 Oktober, polis mengklasifikasikan kes kematian Laskar Kelas 1 Allahyarham Nik Muhammad Bai Hadi Nikmat dan Allahyarham Muhammad Lailatul Iman Muhammad Sukri sebagai kes bunuh. Hari ini, seorang Laskar Kanan TLDM didakwa atas dua pertuduhan membunuh mengikut Seksyen 302 Kanun Kesesaan dan jika sabit kesalahan boleh dihukum gantung sampai mati. Manakala dua lagi Laskar Kanan didakwa atas pertuduhan dengan sengaja menyebabkan kecederaan terhadap mangsa yang meninggal dunia mengikut Seksyen 323 Kanun Kesesaan dan jika sabit kesalahan boleh dihukum penjara atau denda atau kedua-duanya sekali. Itu antara berita pilihan dalam kalender jenayah edisi 13 Oktober 2017. Saksikan. Seorang Laskar Kanan Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM didakwa di Mahkamah Magistrate Seri Manjung di Manjung atas dua pertuduhan membunuh dua anggota pasukan itu di padang latihan bilik tahanan unit TLDM Sungai Wangi Setiawan September lalu. Tertuduh Muhammad Izri Fikri Rosli menganggap faham sebaik pertuduhan dibacakan dan tiada sebarang pengakuan direkodkan. Pertuduhan pertama, dia didakwa membunuh Laskar Kelas 1 Nik Muhammad Bai Haki Nikmat di padang latihan bilik tahanan unit TLDM Sungai Wangi Setiawan pada jam 10.30 pagi hingga 3.20 petang 29 September lalu. Bagi pertuduhan kedua, dia didakwa membunuh Laskar Kelas 1 Muhammad Lailatul Iman Muhammad Sukri di lokasi dan waktu yang sama. Dia didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan dan jika sabit kesalahan boleh digantung sampai mati. Sementara itu, Laskar Kanan Hamzah Zakaria Elais Ali pula didakwa atas dua pertuduhan dengan sengaja menyebabkan kecederaan kepada kedua-dua mangsa. Manakala Laskar Kanan Muhammad Farid Musa didakwa atas satu pertuduhan dengan menyebabkan kecederaan kepada Nik Muhammad Bai Haki. Kedua-dua mereka yang mengaku tidak bersalah didakwa mengikut Seksyen 323 Kanun Keseksaan. Dalam perkembangan lain, Pengarah Urusan DBI Properties Nurul Iman Rahman atau Boy Iman direman buat kali ke-6 bagi membantu siasatan membabitkan penipuan jualan rumah bernilai 6.8 juta ringgit. Turut direman 3 pengarah syarikat juta kelulut Global Resources termasuk seorang wanita mengikut Seksyen 420 Kanun Kesesaan kerana menipu. Ikuti rangkuman berita jenayah pilihan sepanjang minggu ini. Mahkamah Magistrate Kanga membenarkan Pengarah Urusan DBI Properties Datuk Nurul Iman Rahman atau Boy Iman direman 2 hari bagi membantu siasatan membabitkan penipuan jualan rumah bernilai 6.8 juta ringgit. Perintah tahanan reman terhadap pelakon berusia 37 tahun itu dikeluarkan oleh penolong pendaftar Mahkamah Kanga Monica Joseph Gaisah mengikut Seksyen 117 Kanun Acara Jenayah bermula Jumaat sehingga Sabtu selepas dipohon pihak polis. Ia bagi membolehkan polis menjalankan siasatan mengikut Seksyen 420 Kanun Kesesaan kerana menipu. Turut direman 3 pengarah syarikat juta kelulut Global Resources termasuk seorang wanita berusia antara 30 hingga 45 tahun mengikut seksyen yang sama. Terdahulu, semua suspek tiba di perkarangan Mahkamah Kanga pada jam 9.47 pagi dengan berpakaian lokap. Ini kali ke-6 mereka direman selepas di Ampang, Shah Alam Selangor, Muar Johor, Sungai Petani dan Kubang Pasu Kedah. Prosiding pengecaman barang kes pembunuhan abang pemimpin Korea Utara Kim Jong-nam dilakukan di Jabatan Kimia pada Isnin berikutan terdapat isu keselamatan. Barang kes itu adalah baju T tertulis nama dua tertuduh Siti Aisyah, warga Indonesia dan Doan Thi Huong, warga Vietnam serta Keratan Kuku Doan. Bahan ejen saraf VX yang aktif masih terdapat pada ketiga-tiga barang kes berkenaan. Sementara itu, Timbalan Pendakwa Raya Wan Shahrudin Wan Ladin berkata, proses pengecaman barang kes berlangsung selama 1 jam setengah di Jabatan Kimia. Siti Aisyah dan Doan yang didakwa bersama 4 lagi yang masih bebas membunuh abang pemimpin Korea Utara Kim Jong-nam
di Balai Berlepas Lapangan Terbang Kuala Lumpur 2 KLIA 2 pada jam 9 pagi 13 Februari lalu. Seorang penjaga kaunter tiket dihadapkan ke Mahkamah Session Air Keroh atas tuduhan melakukan gangguan seksual ke atas seorang kanak-kanak. Tertuduh Muhammad Amin Abdul Kadir, 19 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas faham pertuduhan dikenakan ke atasnya yang dibaca jurubahasa mahkamah di hadapan Hakim Norma Ismail. Mengikut pertuduhan, Muhammad Amin didakwa menyentuh bagi maksud seksual bahagian kemaluan kanak-kanak lelaki berusia 7 tahun 10 bulan. Justru tertuduh didakwa melakukan kesalahan mengikut Seksyen 14(A) Akta Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-kanak 2017 yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 20 tahun dan sebatan jika sabit kesalahan. Jurulatih Terjun Kebangsaan tidak mengaku salah atas tuduhan merogol seorang atlet di Mahkamah Session Kuala Lumpur sebentar tadi. Tertuduh Wang Kiang berusia 35 tahun membuat pengakuan itu di hadapan Hakim Wan Muhammad Nori Syam Wan Yaakob selepas pertuduhan dibacakan dalam bahasa Mandarin sebentar tadi. Mahkamah bagaimanapun membenarkan tertuduh diikat jamin RM50,000 dengan 2 penjamin warga tempatan dan pasport tertuduh juga perlu diserahkan kepada mahkamah dan tertuduh perlu melaporkan diri di Balai Polis Berdekatan 2 kali sebulan iaitu setiap 1 hari bulan dan juga 16 hari bulan sehingga kes selesai. Tertuduh juga dilarang daripada mengganggu, menghubungi dan mengugut mangsa serta saksi pendakwaan sekiranya mahkamah mendapat ataupun menerima laporan mengenai perkara itu, jaminan akan ditarik balik. Mahkamah kemudian menetapkan 6 November depan untuk sebutan semula kes. Dan mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa merogol seorang atlet terjun di dry gym, gimnasium terjun Kompleks Akuatik Sukan Negara, Kompleks Sukan Bukit Jalil, Seri Petaling pada 26 September jam 5.30 petang. Dan lelaki itu didakwa mengikut Seksyen 376(1) Kanun Keseksaan memperuntukkan hukuman penjara maksimum sehingga 20 tahun serta sebatan. Dan terdahulu Harian Metro melaporkan jurulatih berkenaan ditahan di Majlis Sukan Negara MSN jam 12.30 tengah hari 2 Oktober lalu selepas dipercayai memperkosa seorang atlet. Dan beliau tertuduh merupakan jurulatih yang berasal dari China dan telah pun diberikan kerakyatan Malaysia. Difahamkan suspek ditahan selepas atlet berkenaan yang berada dalam skuad pelapis negara membuat laporan polis pada 1 Oktober lalu. Ketua Polis Kuala Lumpur sebelum ini, Datuk Amar Singh Ishar Singh berkata pihaknya mendapat kebenaran reman suspek bermula 3 hingga 7 Oktober. Dan menurut sumber, Harian Metro melaporkan sebelum ini suspek terbabit dengan program Kita Juara pada acara Sukan SEA KL 2017 yang lalu dalam acara renang disiplin air. Namun mangsa tidak terbabit dalam mana-mana acara pada KL 2017 yang berlangsung dari 19 hingga 30 Ogos lalu. Dan Hakim menetapkan 6 November ini untuk sebutan semula kes. Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia MTIB mematahkan cubaan seludup 10 kontena kayu balak bulat spesies keruing bernilai RM500,000 yang mahu dieksport ke luar negara di Pelabuhan Barat, Pelabuhan Kelang pada 22 Ogos lalu. Ketua Pengarahnya Datuk Dr. Jalaluddin Harun berkata, kes dikesan sejak hujung bulan lalu menerusi permohonan 9 permit ekspor daripada pembekal secara atas talian yang dibuat syarikat pengeksport di Pahang. Penahanan semua kontena itu dilakukan dengan kerjasama Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM dan Westport Malaysia Sendirian Berhad menerusi risikan serta maklumat yang diperoleh. Siasatan awal mendapati sebanyak 130 batang kayu balak keruing itu mahu diekspor ke India namun diikrarkan sebagai kayu gergaji. Siasatan menyeluruh dijalankan termasuk mengesan pihak berkaitan dan mengambil tindakan penalti serta penggantungan lesen. Lelaki yang dipercayai terbabit dalam kegiatan curi motosikal adalah antara 51 orang didedahkan wajahnya oleh Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Terengganu. Kamal Muhammad, 43 tahun, beralamat di nombor 11-2 Kampung Padang di Kemasik Cukai, diburu polis lepas dikenal pasti terbabit dalam kegiatan curi motosikal berkumpulan di sekitar Kemaman.
Selain itu, lelaki berkenaan juga dikehendaki polis kerana disyaki terbabit kejadian rompak berkumpulan serta rompak bersenjata di Kerteh. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Terengganu, Asisten Komisioner Fazli Syam Abdul Majid berkata, lelaki itu dan 50 lagi wajah penjenayah yang didedahkan GSJ Terengganu. Pihaknya mahu beri tumpuan untuk membanteras kegiatan curi motosikal kerana ia penyumbang terbesar kepada indeks jenayah di Terengganu. Beliau bercakap dalam sidang media di Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Terengganu pada Rabu. Kecekapan 5 anggota Agensi Kawalan Sempadan Malaysia AKSM Kelantan mengejar lori 5 tan yang mencurigakan sejauh 50 km berjaya menempaskan aktiviti penyelundupan rokok. Komander AKSM Kelantan Muhammad Asri Yahya berkata, pihaknya menahan lori berkenaan selepas mengejarnya dari Pantai Senok Bacok selama 45 minit. Hasil pemeriksaan yang dilakukan menemui sejumlah 8,250 karton atau 1,650,000 batang rokok putih jenama U2 dipercayai diseludup dari negara jiran Thailand melalui Pantai Senok Bacok. Rokok yang dirampas itu ditaksirkan bernilai 1.1 juta ringgit termasuk cukai, manakala nilai lori dianggarkan berjumlah RM80,000. Lori dan rokok disita dan dibawa ke Pejabat AKSM Kota Baru untuk pemeriksaan lanjut. Kes diserahkan kepada bahagian penguatkuasaan Jabatan Kastam Diraja Malaysia Negeri Kelantan untuk siasatan. Polis mengesan 2 lelaki cuba menyamun kedai telefon di Taman Puchong Utama Puchong Sabtu lalu. Ketua Polis Daerah Subang Jaya Asisten Komisioner Muhammad Azlin Sadari berkata, kejadian berlaku sewaktu pekerja premis terbabit bertugas sendirian jam 5.45 petang. Katanya mangsa didatangi 2 lelaki menaiki kereta model Proton Iswara dan seorang daripada suspek memasuki premis berkenaan. Suspek dan rakannya mengacukan objek menyerupai pistol ke arah mangsa. Bagaimanapun mangsa bertindak melarikan diri ke bilik belakang dan mengambil parang serta mengejar 2 suspek terbabit apabila menyedari senjata digunakan adalah pistol mainan. Kejadian turut tular apabila video rakaman kamera litar tertutup CCTV sewaktu kejadian di premis terbabit tersebar di media sosial. Seorang pekerja sebuah kedai sebeneka 24 jam parah akibat dibelasah dalam kejadian samun di Meru Permai, Ipoh awal pagi Khamis. Mangsa Harun Ar-Rashid Abbas Ar-Rashid cedera di kepala dan tangan kiri dipercayai dipukul dengan batang besi. Dalam kejadian kira-kira jam 3.30 pagi itu, 2 lelaki dipercayai bersenjatakan batang besi dan parang masuk ke dalam kedai sebeneka berkenaan sebelum meluru terus ke mangsa yang berada di kaunter jualan dan memukul kepala mangsa. Seorang daripada suspek turut bertindak mengacukan parang kepada isteri mangsa, Noraini Ismail, yang ketika kejadian tidur dalam bilik belakang premis berkenaan. Noraini berkata dia terjaga apabila mendengar bunyi bising di ruang kaunter sebelum secara tiba-tiba seorang lelaki masuk ke dalam bilik dan mengacukan parang sambil mengugutnya memberitahu di mana peti simpanan wang. Menurutnya, suspek sempat melarikan telefon bimbitnya sebelum dia melihat suami dalam keadaan kepala bermuluran darah. Difahamkan kejadian itu membabitkan 6 suspek yang menaiki 3 motosikal dan mengakibatkan kerugian wang tunai RM500 dalam mesin juruwang di kaunter, rokok jualan dan telefon bimbit isteri mangsa. Tiga lelaki termasuk remaja dipercayai pecah masuk sebuah tokong di Kampung 6 Melaka tidak menyangka tindak tanduk mereka dirakam kamera litar tertutup CCTV dalam kejadian awal pagi Isnin. Kejadian dipercayai berlaku sekitar jam 3 pagi sehingga 7 pagi itu disedari koordinator Tokong Melaka Lee Kuan Wah yang ke lokasi untuk membuka pintu tokong kira-kira jam 7 pagi. Katanya 3 lelaki itu dipercayai memecahkan pintu tabung menggunakan kapak, pisau dan besi pengumpil yang ditinggalkan di atas lantai. Susulan itu dia membuat laporan polis di Balai Polis Tengkera Melaka dan mendakwa kali terakhir tabung derma tokong itu dikemas kini kira-kira sebulan lalu yang dipercayai terdapat RM2,000 di dalamnya. Tambah lagi 3 lelaki terbabit bertindak mengalihkan arah rakaman 3 CCTV namun mereka tidak menyedari terdapat satu lagi CCTV yang sedang merakam tindak tanduk mereka. Tiada siapa menyangka di dalam hutan tebal terletak di Segambut, Kuala Lumpur, wujudnya perkampungan pendatang haram tanpa izin parti warga Myanmar. Warga koloni haram ini dipercayai mula menetap di kawasan tersorok itu sejak lebih setahun lalu berdasarkan jumlah rumah yang dibina.
Lebih mengejutkan apabila kawasan perkampungan itu turut memiliki bekalan air paip dan elektrik yang disambungkan secara haram. Kewujudan penempatan warga asing itu bagaimanapun dibongkar sekumpulan pegawai unit operasi dan risikan Jabatan Imigresen Kuala Lumpur JIMKL yang melakukan operasi khas bermula jam 9 malam Ahad. Seramai lebih 30 anggota dan pegawai JIMKL terpaksa melepasi kawasan lembah dan belukar untuk sampai ke lokasi yang dianggap cukup berbahaya. Hasil pemeriksaan dilakukan, seramai 10 parti warga Myanmar termasuk 4 wanita berjaya ditahan. Saya orang Malaysia berasal dari Kepong. Itu pengakuan seorang wanita warga asing yang fasih berbahasa Melayu dan Kantonis ketika ditahan dalam serbuan di sebuah pangsapuri di Pudu malam Rabu. Bagaimanapun, ketika diminta menyebut nombor MyCard, wanita berusia 20-an itu kelu selain ujian daripada pegawai Jabatan Imigresen Malaysia JIM yang memintanya menyanyikan lagu kebangsaan negaraku. Wanita berkenaan gagal menyanyikannya walaupun sebaris ayat. Lebih melucukan apabila teman lelaki yang juga warga Myanmar membongkar lagi penipuan wanita berkenaan apabila memaklumkan kekasihnya itu berasal dari China sebelum lelaki itu dimarahi dalam bahasa yang tidak difahami. Wanita berkenaan juga membuat drama di lokasi serbuan apabila tiba-tiba mengadu sakit perut dan mendakwa sedang mengandung 3 bulan dan meminta untuk dilepaskan daripada pemeriksaan sambil menangis. Ketika disoal siasat, wanita itu mula mengaku yang sebenarnya dia menipu dan cuba untuk melepaskan diri dan pemeriksaan juga menunjukkan dia tidak mempunyai sebarang dokumen yang sah. Ketua Pengarah JIM Datuk Seri Mustafa Ali yang turut serta dalam Ops Mega dan Ops Gegar itu berkata, seramai 189 warga asing diperiksa dalam operasi di sebuah pangsapuri di Pudu dan sebuah pusat hiburan di Jalan Kiapeng. Katanya pihaknya menahan seramai 21 pendatang asing tanpa izin di Pudu dan 24 di Jalan Kiapeng yang terdiri daripada 20 wanita Thailand, 2 wanita Uzbekistan yang bekerja sebagai GRO dan 2 lelaki warga Bangladesh yang bekerja di pusat hiburan. Sekian dulu untuk Kalender Jenayah minggu ini. Jangan lupa terus layari laman web Harian Metro di hmetro.com.my bagi mendapatkan paparan berita dan video menarik yang kami sediakan sepanjang minggu ini. Juga berita video di laman YouTube Metro TV, platform laman sosial termasuk Facebook, Twitter dan Instagram serta aplikasi Mobile dan News Channel. Muat turun aplikasi Metro TV di App Store dan Google Play Store untuk menonton video eksklusif dan rancangan yang lebih menarik. Selamat berhujung minggu, jumpa lagi minggu hadapan. Saya Asriza Aris. Assalamualaikum dan salam hormat.